Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat datang ya kepada semua CDL, peserta CDL pada hari ini yang dah sampai ke siri yang ke-110. Jadi, tanpa menghilangkan masa, pada pukul 2.50 kita akan bersama sesi snippet CDL bersama dengan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk kita refresh, untuk kita dapatkan sedikit input lah daripada Datuk. Okey, dipersilakan Datuk Mahendra. Terima kasih Puan Mimi dan selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih dapat bersama pada hari ini untuk sesi snippet dan tajuk saya pada hari ini ialah The Hustle Culture. So tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam 34 tahun yang lepas ini nak katakan persaingan dalam pendidikan itu telah meningkat. Maka bila khususnya ibu bapa dan cikgu nak menyahut cabaran ya dalam aspek prestasi akademik dan sebagainya, maka pelbagai perkara dilakukan. Kita akan cuba pastikan bahawa anak kita, kalau ibu bapa atau bagi cikgu, murid mereka akan mendapat atau mencapai pencapaian yang amat menyerlah, yang terbaik. Dengan harapan itu, kita akan melakukan pelbagai perkara. Pelbagai perkara ini termasuk pelbagai aktiviti yang akan kita kendalikan di sekolah. Tapi dalam melaksanakan, mengejar-ngejar ini, dalam melakukan pelbagai aktiviti, kita mungkin terlepas pandang bahawa boleh berlakunya juga student burnout. Aktiviti kejar-mengejar ini yang dipanggil hustle culture. Kejar daripada tempat, balik daripada satu tuition pergi untuk badminton, balik daripada badminton lepas tu pergi untuk aktiviti yang lain pula, pergi untuk sukan, renang dan muzik dan sebagainya. Ada yang mengejar-ngejar. Itulah maksudnya the hustle culture. So hustle culture ni kadang-kala walaupun niat kita tu baik, niat ibu bapa baik, niat pihak sekolah, masuk guru pun baik. Tapi kita kena sedar bahawa dalam masa di era sekarang ini, cabarannya berbeza daripada era tahun 60-an, 70-an maupun 80-an. Kerana kehidupan sudah menjadi lebih mencabar daripada hidup yang slow, zaman slow tahun 60-an, 70-an, even until 1980s pun. Tapi sekarang ini kita ada cabaran yang tinggi. So tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan lupa bahawa kita kena jaga murid dan juga cikgu daripada burnout. Kadang-kala kalau you lihat apa yang dipaparkan pada buku di sebelah kanan itu, kata it's okay to say no in order to take care of yourself. So kadang-kala saya tahu bahawa kita kerana nak menyahut hustle culture ni, kita sentiasa kata yes. Bila kita kata yes, kita lupa bahawa ada manusia ni dia ada limitasi dia. Murid kita pun ada limitasi, kita sebagai cikgu pun ada limitasi kita. So, kita sendiri kena sedar apa limitasi itu. Ada masanya bila kita terpaksa tidak dapat melakukan sesuatu tugas itu, dan kalau kita kata no, itu bukan kerana kita tak mau buat, ya, tetapi kerana kita tahu kita tak sempat nak melakukan sesuatu. Dan dalam beberapa siri, saya ingat beberapa bulan lepas saya gunakan istilah subtraction policy. Kita tak boleh lari bahawa ada masanya kita dalam ruang kerja kita sudah banyak kita isi. Ada yang kita perlu keluarkan. Itu maksudnya subtraction policy. Maupun di peringkat sekolah, di peringkat PPD, di peringkat JPN, ataupun di peringkat kementerian. Kita kadang-kala terpaksa buat review, terpaksa kaji semula, terpaksa kita lihat
some ada penulisan yang mengatakan less is better. Yang kurang itu mungkin lebih baik. Tak semestinya apa yang lebih atau yang keterlebihannya akan membawa satu yang terbaik. So tuan-tuan dan puan-puan, hustle culture ni seperti juga burnout culture. Kerana ia yang mengasaskan hustle culture ni, mereka kata bahawa seseorang perlu kerja jangka masa panjang dan gadai kesejahteraan kendiri. Jika ingin berjaya, itu adalah satu andaian mereka yang menyahut hustle culture ni. Mereka sanggup ke sini, ke kiri, kanan dan terlibat dengan pelbagai aktiviti. The promise is, andainya, if you give work all your attention, you can achieve anything and everything. Tetapi, apakah yang akan digadaikan? Kadang-kadang apa yang kita gadaikan ialah kesihatan atau work-life balance. So, kita kena pandai. Saya pun dalam semasa kerjaya saya, ada masa saya pun terbawa-bawa juga dengan hustle culture ni. Lari ke sini, lari ke sana. Ada satu masa tu saya dapat sakit kepala yang getar. Dan saya sedang balik daripada airport nak ke Genting Highland. Tak boleh tahan, saya berhenti dekat Ampang tu, pergi ke klinik. Dan bila doktor periksa, dia tengok saya punya tekanan darah tu tinggi dan terus beri saya ubat. Daripada zaman itulah saya sampai sekarang ada tekanan darah tinggi. So kalau kita tak jaga, saya rasa saya tahu bahawa pada masa itu saya terlalu terbawa dengan this hustle culture ni. Nak buat semua, nak terlibat dengan banyak perkara. So kita kena tanya diri kita. We have to always ask ourselves, apa yang kita boleh buat. So murid juga kadang-kadang terbawa dengan hustle culture ni kerana mengikuti banyak aktiviti di dalam dan di luar sekolah. Kadang-kadang di aktiviti dalam sekolah ada yang dikendalikan oleh pihak sekolah atau diarahkan oleh PPD dan sebagainya. Dan ini termasuk ya, kalau lingkungan yang besar, kelompok yang besar, tuition, kelas pengayaan, kelas tambahan, sukan, aktiviti ko-akademik yang lain. Beberapa bulan yang lepas, 3-4 bulan yang lepas, ini saya kongsikan daripada satu perkongsian dengan rakan saya. Di peringkat tingkatan 6, umpamanya, beberapa aktiviti yang berlangsung dalam beberapa bulan ini. Graduasi, kamp transformasi, kamp perdana, gotong royong, orientasi, karnival sukan, hari keusahawanan, minggu eksplorasi, majlis pelantikan, jom iftar, kelas tambahan, right? Teknik menjawab soalan dan karnival pendidikan, hari sukan negara yang akan berlangsung, pameran teknologi terkini dan sebagainya ya. Dan so kadang-kadang kita tertanya, ini balik kepada adakah lebih itu lebih baik? Lebih banyak kita buat. Tahun lepas saya ada satu tajuk yang saya bentang dalam sesi snippet, productivity versus activity. Adakah bermaksud banyak aktiviti artinya produktivitinya tinggi? So, kita kena tanyakan diri kita sendiri. Setuju. Pelbagai aktiviti ini menyediakan pelajar kita untuk universiti. Mereka dapat peluang untuk membina ke arah kelayakan mereka. Mereka dapat sijil-sijil untuk melayakkan mereka untuk masuk ke universiti. Right? Dan kalau itulah hasrat mereka dan mereka dapat mengurus masa, tidak begitu mengejar dan tidak sampai ke peringkat burnout, yes, carry on. Tetapi kalau kita rasa kita melalui burnout, kita tak boleh terima terlalu banyak, maka kita kena berhenti dan mula fikir-fikirkan sendiri bersama dengan cikgu kita, bersama dengan ibu bapa kita. Kita kena faham apa yang terbaik. Kalau kita, selalunya ibu bapa, kita sebagai ibu bapa, kita fikir more is better. Daripada muzik, kejar ke sini.
swimming, daripada swimming kejar ke yang lain. So I find that ini adalah perkara yang kita sama-sama kena fikir. So tuan-tuan dan puan-puan, apakah kesannya? Murid atau guru tiada masa untuk diri sendiri, tiada masa untuk bersama dengan rakan, especially murid. Zaman 60-an, 70-an kita banyak menghabiskan masa. Zaman itu tak adalah telefon, mobile phone dan sebagainya. So we get a lot of interaksi, ya. Kalau falsafah pendidikan kebangsaan kata physical, mental, emosi, social, rohani, kita dapat peluang untuk membina kemahiran sosial kita. Dan kadang-kadang ibu bapa suka buat perbandingan di antara anak sendiri dengan anak rakan dan sebagainya. Semua ini boleh membawa kesan kepada kesihatan mental murid dan kadang-kadang juga untuk guru juga. So kemurungan, anxiety, lebih lagi selepas pandemik ini. Banyak kajian ada menunjukkan, bukan saja di negara kita, juga di negara lain tentang isu kesihatan mental kerana berlaku stres dan burnout. So tuan-tuan dan puan-puan, kajian oleh World Health Organization pada World Mental Health Day, Oktober 10 hari bulan, bahawa mental health ini dihadapi oleh seorang daripada 7 orang. 1 out of 7 ada simptom-simptom tentang depression yang boleh membawa kepada penyakit yang lain. Dan kalau ibu bapa sentiasa nak anak mereka bersaing, dia akan mula nak bersaing dan pada masa yang sama, dia lupa bahawa dia ada kelebihan dia sendiri. Anak itu tahu dia bahawa ada kelebihan dia sendiri. Setiap anak ada talent dia sendiri. So kalau kita terbawa-bawa dengan yang lain, mungkin kita hilang hala tuju. So bagi ibu bapa, they think their child is the pride of the family. Perfect. So dia tak ada limitasi kerana kita dedahkan kepada pelbagai aktiviti. Tapi ini boleh membawa satu yang negatif. Kadang-kadang kalau pelajar itu anak dia boleh bawa dan sebagainya, boleh membawa tekanan sebegitu, is fine. Tapi bukan semua murid sebegitu. Dalam sekolah sehari between 8 to 9 hours. Lepas tu masuk dengan tuition dan sebagainya, sampai pukul 9 malam kadang-kadang baru kanak-kanak atau pelajar ada masa untuk membuat perkara yang lain. So tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah perkara yang kita kena fikirkan bersama. Mengapa perkara ini berlaku? Kerana ibu bapa mahu anak cemerlang dalam segala aktiviti. Dan kalau kita di sekolah, kita pun nak sekolah itu cemerlang. Tapi kita harus faham bahawa kita kena ambil kira kemampuan anak itu. Bukan kebolehan saja, kemampuan. Kemampuan dari segi masa. Kalau kita sebenarnya nak menyahut apa yang disebut dalam falsafah pendidikan kebangsaan, dan kita kena fikirkan betul-betul. Kita bukan saja nak menyerlah dari perspektif kognitif atau mental, tapi kita juga nak terlibat dengan semua aktiviti yang lain, boleh membina aspek fizikal, emosi, sosial dan rohani. So, kita buat tuition overload tu, pelajar dah boleh dapat A, tapi kadang-kadang kita sebagai ibu bapa kita kata, nak dapatkan A+ tu. Kita nak mengejar, tak. We are never satisfied with A. We want the best and the best and the best. Walhal, sekarang saya jumpa ramai orang muda, kadang-kadang mereka dah dapat ijazah engineering, tapi saya tengok dia buka outlet untuk berniaga jual brand, macam secret recipe lah, outlet macam tu. They are doing something different. Artinya pendidikan itu tidak semestinya kita mengajar pensijilan atau ijazah dan sebagainya, kerana ramai generasi sekarang, generasi milenium, generasi Z ini, mereka pandangan mereka berbeza. They are looking at many other things.
Bukannya macam zaman 70-an, 80-an, dapat satu kerjaya itu kita kekal sampai pension. Kan remaja dan dewasa yang dalam lingkungan bawah umur 30 sekarang ni, mereka berfikir secara yang berbeza daripada zaman dahulu. So, tuan-tuan dan puan, cadangannya apa? Murid-murid kena ada masa untuk main. Time to relax. Ada active relaxation and passive relaxation. Artinya otak kena rehat. Masa untuk rehat, sekurang-kurangnya paling ideal ada 1 jam tu dia memang rehat. Tak adalah mobile phone. Dan mereka yang menghadapi cabaran, sediakan hikmat, nasihat dan sokongan untuk mereka. Kita sebagai ibu bapa perlu habiskan lebih banyak masa dengan anak. Bagi kanak-kanak, bagi pelajar, just do your best. Persediaan yang baik, kita bagi yang terbaik kepada mereka and then they do their best. Tapi kita tak boleh terperangkap dengan hustle culture ini. So, dalam satu feedback daripada pelajar yang dapat Kementerian Pendidikan Student Icon Award, dia kata, walaupun dia begitu sibuk, tapi dia percaya good time management adalah penting untuk belajar dan juga aktiviti co-akademik. So, ingat tuan-tuan dan puan, kita perlu banyak pelajar bila ada kajian dijalankan, mereka menyatakan bahawa mereka nak waktu rehat di antara belajar dengan aktiviti-aktiviti co-akademik, to rest and to socialize. So, kalau dalam sekolah, kalau di negara Finland, selepas belajar untuk 45 minit, ada rehat 15 minit. So there are a lot of exercise breaks. Saya melawat sebuah sekolah di Melbourne, dia ada lepas belajar, saya dah lupa masa dia, mungkin 2 jam ke apa, dia ada sesi half dan puff. Dia panggil half and puff. Murid akan lari pergi keliling padang. Of course cuaca dia selesa untuk mereka, dan mereka tak perlu. Tapi dia keluar daripada kelas supaya dia balik, kerana kajian menunjukkan mereka akan lebih beri tumpuan kepada on task apa yang sedang mereka belajar. Seperti yang kajian daripada University of South Carolina ini. So exercise break ini sangat membawa faedah kepada pelajar. Mungkin kita boleh cuba di sekolah kita, seorang cikgu kalau keluar 5 minit lebih awal dan lepas tu dia ada break sedikit lah. Tapi dengan harapan dia tak panjat mana-mana atau cedera atau dan sebagainya lah. Okay. Atau you can just have exercise break dalam kelas pun. So tuan-tuan dan puan, beberapa bulan yang lepas Jabatan Berhormat Menteri mengeluarkan beberapa langkah untuk kesejahteraan guru. So kesejahteraan guru ni memang hasrat dia adalah sama seperti yang saya sebut ni, iaitu tentang bagaimana kita nak mengutarakan teacher well-being, kesejahteraan guru. Dan di bawah kesejahteraan guru ini termasuk segalanya tentang teacher workload dan sebagainya. So kita nak cari satu keseimbangan di antara kerja dan hidup. A good work-life balance. We need it. Kita tak boleh lari daripada itu. Kalau tidak, kita mungkin ke arah burnout. So, hanya kita sendiri yang tahu tentang perkara ini. So, ke arah ini, saya pernah kongsikan tool ini. Bila kita nak laksanakan sesuatu dalam organisasi kita, maka kita terpanggil untuk lihat, buat audit tentang apa yang berlaku di institusi kita. Bila kita nak buat audit ni, kita kena fikir apakah yang perlu kita mansuhkan. Kalau program itu tidak membawa faedah yang tinggi, mungkin kita kena mansuhkan. Apakah program yang perlu kita tambahkan? Apakah program yang perlu kita kurangkan? Apakah program yang perlu kita wujudkan kerana ia akan membawa satu perbezaan kepada organisasi kita? Of course, kita ada program yang diturunkan daripada kementerian yang wajib kita laksanakan. Tapi selain daripada yang wajib, yang kita wujudkan sendiri, selalulah kita ingatkan diri kita, kalau di dekat sekolah memang kita buat macam-macam aktiviti, tanya diri kita apakah faedahnya
Adakah faedah itu memang membawa satu unsur positif? Kerana semua sememangnya bila kita mulakan satu program ada faedahnya. Tapi tanya diri kita, adakah ia akan juga membawa satu tekanan dalam kepada murid, kepada guru, fikirkan kerana di peringkat sekolah kita perlu fikirkan sendiri. Setiap sekolah berbeza. Ada sekolah yang banyak merancang aktiviti, ada sekolah yang sederhana, ada sekolah yang kurang. So kita kena cari satu titik optimum untuk sekolah kita sendiri. Dan maka dari situ kita tahu apakah perkara yang merupakan membawa satu homeostasis yang baik untuk sekolah kita. Not too much, not too little. So, selalu fikirkan apa yang sesuai, apa yang optimum untuk sekolah kita. Kerana itu adalah sebahagian daripada perkara yang penting untuk kesejahteraan guru. Remember, kalau guru sejahtera, kualiti pendidikan meningkat. Kalau guru letih, guru tertekan, masuk kelas, tak peluang berfikir, nak merancang dan sebagainya, maka kualiti pendidikan akan tercabar. So, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, perkongsian ini kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada makalah, jurnal dan sebagainya, daripada pembacaan kita dari surat khabar. In fact, tajuk kita hari ini saya dapat idea itu daripada bacaan daripada surat khabar. Buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training wheels of the mind. Kita sebagai guru sentiasa positif dan kita tahu bahawa it's easier to build strong children than to fix broken adults. So itu tugas kita sebagai guru, nak mengasuh murid kita untuk menjadi yang terbaik. Kita tak boleh jadikan semua doktor atau semua engineer dan sebagainya. Tapi kita nak mereka jadi rakyat negara yang terpuji. So itu saja seperti yang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan, remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Datuk. Macam terkena betul dengan saya punya kehidupan sekarang ni. Rasa macam burn out kan kata hustle culture ni kan. Itulah okey kepada peserta para pendengar yang baru masuk hari ini, doktor sedang bercerita ataupun berkongsi mengenai hustle culture iaitu burn out dalam bukannya di kalangan cikgu je tapi di kalangan murid juga ada burn out dia. Jadi kita ni macam doktor kata tadi, Datuk kata tadi, kita sentiasa walaupun kita sibuk dengan sana sini, kita mesti kena ada me time ataupun orang muda sekarang panggil healing. Healing sampai pagi. Apa dia panggil tu? Sorry. Healing time. Killing time. Orang sekarang panggil healing. Okey, kita nak pergi healing makan ice cream. Saya pun belajar. Kan kita zaman kita panggil me time kan, sekarang dia panggil healing macam tu. And then kita pun kena kena ada good time management. Betul tu doktor Datuk juga, sebab kalau kita tak ada good time management ni memang rasa semua tak terkejar kan. Kita ni nak kejar sebenarnya nak cuba, macam saya sendirilah, saya sebenarnya nak mencuba semua benda tapi tak sangka tenaga tu sebenarnya tak cukup. Dan kita kena ingat bahawa jangan ia boleh merosakkan kesihatan kita, itu saja. Yes, betul. Okey, badan manusia ni, setiap kita individu kita punya threshold itu, ketahanan kita tu berlain. Yes, betul. Dan jangan kerana itu tertinggal pula keluarga dan sebagainya. So kita kena cari keseimbangan. Keseimbangan itu sangat penting. Hanya individu itu saja tahu tentang keseimbangan yang baik. Dan perkara yang sama perlu difikirkan oleh kita sebagai pemimpin. Kalau saya seorang pengetua di sekolah, saya tahu saya pengarah di kementerian dulu, I always remind myself, mesti ada keseimbangan, bukan tentang saya tapi pegawai saya. Ambil yang terbaik daripada mereka, daripada hari Isnin hingga Jumaat. Get the best from them. Right? Tetapi seboleh-bolehnya jangan kacau hari Sabtu atau hari Ahad, kecuali kalau terpanggil kerana you tahu banyak
program sukan dan sebagainya kadang-kadang hari Sabtu. Tapi itu pun berganti pula kan. Hari Senin dia cuti. Macam my school lah kalau hari Ahad kena datang. Sebab we want the crowd kan. Hari cuti orang crowd akan datang. So dia bagilah cuti peristiwa pula kan. Cuti ganti ke apa. So itulah satu lagi kita pun kena tahu semua productivity versus activity. Yes, adakah dengan banyak aktiviti lebih produktif? Sama juga kita tengok quality versus quantity. Kita nak banyak, nak banyak benda semua nak capai tapi quality tu tak ada. Jadi kenalah sama-sama. So jangan so kalau ada banyak aktiviti tu Mimi kena fikirkan yang slide terakhir, ERRC. Apa yang kita nak masukkan, apa yang kita nak tambah, apa yang kita nak kurangkan, apa yang kita nak wujudkan. Kerana boleh membawa satu penambahbaikan. Baik, impact yang lebih baik Kajian menunjukkan bila sebut tentang penambahbaikan, apa yang wujud dalam minda individu atau pihak kepimpinan ialah selalu untuk tambah. Penambahbaikan is equal to menambah. Tapi tidak semestinya. Kadang-kadang penambahbaikan kalau nak improvement, kita kena tolak, kita kena subtract. Bukan tambah pula. Yes. Sebenarnya itulah banyak sebenarnya kita belajar hari ini. Senaman selepas kelas 10 minit ya. Itulah sebab saya pun nak apply juga ke anak saya ni kan. Please, exercise break. Sebab kita kena dedahkan. Kita boleh dedahkan anak kita atau anak murid kita semua benda, tapi kita tak boleh assume, kita tak boleh expect diorang ambil semua tu and then like must excel every yang kita dah dedahkan tu. Kita kena tengok dia punya kemampuan. Saya sentiasa ingatkan diri saya dengan anak saya sendiri pun. Itu remind saya jugalah, dan saya rasa banyak jugalah untuk para pendengar cikgu-cikgu yang ada ni. Okey, terima kasih Datuk atas perkongsian pada hari ini. Okey, jadi jam pun dah menunjukkan 3.17. Jadi kita akan bergerak pula ke sesi yang kedua, iaitu CDL hands-on. Okey, siri yang ke-110 bersama dengan cikgu. Kita ada seorang cikgu daripada sekejap, saya pun baru nak buka balik dia punya ni. Alright. Cikgu Muhammad Sabik bin Muhammad Nur dari Johor. Saya mix Johor sebenarnya, nak juga cakap mix Johor kan, Johor Negeri Sembilan. Okey, dari lahir dekat Segamat. Saya pun ada dekat Labis macam tu. Mengajar dekat SK Taman Nusa Damai Pasir Gudang. Panjang nama sekolah dia. Dan dia mengajar cikgu ini mengajar subjek Bahasa Melayu dan RBT. Ada kena dengan saya juga. Saya pun ajar RBT. Sibuk nak kena-kena juga kan. Okey. Jadi selamat datang ke siri perkongsian ilmu siri 110. Dan seperti biasa, next slide please. Cikgu Sabik yang tolong slidekan dia kan. Okey, seperti biasa kita siri CDL ni kita akan memulai 2.50. Objektif adalah berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, membina jalinan dan jaringan berterusan. Jadi saya yakin ada di kalangan guru daripada Sabah, Sarawak, Semenanjung, daripada Indonesia, Brunei, boleh say hi sikit kan dekat chat tu. Dan peserta juga boleh mendaftar sebagai ahli CDL percuma je sebab kita klik link supaya cikgu dapat email personal. So bila ada apa-apa perkongsian terus direct masuk dalam kita punya email. Okey, perkongsian ini sentiasa ada pada hari Jumaat, setiap hari Jumaat selama 1 jam setengah, iaitu bermula daripada pukul 3 hingga pukul 4.30. Okey, perkongsian secara hands on, kita akan buat berbagai aktiviti, two-way aktiviti lah. Okay, dan sijil disediakan menerusi pautan yang diberi pada akhir sesi. Jadi saya rasa ada juga guru-guru yang baru masuk pada hari ini, so dia tanya link-link kan. Nanti bantulah cakap dekat chat nanti, link akan diberikan di akhir sesi. Okay, dengan kita punya hashtag cikgu bantu cikgu. Okay, dari itu saya mempersilakan Cikgu Sabik untuk meneruskan sesi pada hari ini. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan penonton yang berada di dalam ruang Zoom ataupun yang menonton di channel YouTube ya, CDL. So jadinya selamat petang pada semua. Saya perkenalkan diri saya dulu sebelum tu.
tak nak bergerak ke dia. Okey, baik. Seperti yang telah dinyatakan oleh Cikgu Mimi tadi, saya Cikgu Muhammad Sabit bin Muhammad Noor, mengajar di SK Taman Nusa Damai Pasir Gudang, Johor. Okey, dia punya nama dia. So jadinya untuk hari ini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan semua dengan berkenaan dengan pembentangan inovasi secara efisien, ya. So jadinya kat sini apakah sinopsis yang kita akan lihat, kita review sikit apakah sinopsis dia. Baik, kita lihat di sini, kesinambungan dalam penghasilan inovasi adalah sebar luas kepada umum tentang produk yang telah dihasilkan. Salah satu platform sebar luas adalah melalui penyertaan pertandingan inovasi di mana rakan-rakan perlu menggunakan kemahiran komunikasi yang efektif. Selain daripada itu, selain kita berkomunikasi untuk menyampaikan maklumat mengenai produk kita, terdapat persediaan-persediaan lain yang harus cikgu titik beratkan bagi memastikan apa? Kita punya pembentangan itu berjalan dengan lancar dan efisien. Kita punya tagging kita bila masuk pertandingan inovasi, kemenangan itu bonus, nawaitu kita adalah berkongsi ilmu yang bermanfaat. Ya, saya pasti pada rakan-rakan semua yang berada di sana, di luar sana, ya, adalah guru-guru yang kreatif, kritis, hebat. Sebab saya pasti kita di dalam bilik darjah berhadapan dengan macam-macam masalah, tapi kita berjaya untuk overcome masalah tersebut sebab kita ada daya-daya tersebut, ya, untuk membantu anak murid kita. Itu motivasi diri kita untuk hari ini supaya terus bermotivasi dan terus berinovasi sehingga akhir hayat kita, ya. Baik, tajuk yang diberi adalah pembentangan inovasi secara efisien. Pembentangan inovasi secara efisien. Di sini adalah curriculum vitae saya. Saya bermula berkhidmat pada tahun 2013 hingga 2022 di SK Senibong Pasir Gudang, Johor. Seterusnya bergerak dari SK Senibong pada tahun 2022 sehingga sekarang di SK Taman Nusa Damai Pasir Gudang, Johor. Nampak sedang berkomunikasi dengan TikTok sekali, ya. Seterusnya dalam latar belakang pendidikan, ya, saya pemegang ijazah sarjana muda, Reka Bentuk Teknologi dari IPG Kampus Tun Hussein On Batu Pahat, juga menerima ijazah sarjana pendidikan dari UTM Skudai, dan ini adalah list anugerah yang saya telah terima, anugerah Ikon Guru Inovasi, ya, lepas tu Best Paper Award dan juga Guru Ikon SDG Negeri Johor. Ya, kita kenal-kenal dululah, sebab saya pun baru lagi di sini. So sinilah, ya. Ini adalah senarai pembentangan ataupun pertandingan yang saya telah sertai dan juga telah memenangi award-award berikut. Okey, walaupun begitu, kita tidak target di atas. Kita bertatih dari bawah. Kita terima daripada yang bawah dulu. Slow-slow kita akan tahu apakah anugerah yang kita terima ni bukan untuk kita bangga. Tak. Ini adalah peluang untuk kita mencari ataupun menambah baik apakah yang kurang pada inovasi kita ataupun dari kemahiran komunikasi kita, dari segi dokumentasi kita. So cikgu jangan stres. Sebab tu nawaitu kita nak berkongsi maklumat. Okey. Baik, ini adalah senarai pembentangan yang telah saya sertai, ya, dan juga pengalaman saya menjuri dalam bidang inovasi dan juga kajian tindakan. Okey, baik, kepada rakan-rakan sekalian, kita mulakan dengan warm up jari-jari jemari kita. So jadinya rakan-rakan semua boleh mulakan dengan scan. Lepas tu kita nak tengok apakah result dia. Kita bagi masa dalam 1 minit, 2 minit lah, sampai 2.26. So rakan-rakan semua boleh masuk dulu. Kita nak tengok dulu, sekejap, mana kita nak keluarkan dulu. Okey, sampai 2.26. Okey, good. Kalau ada masalah tolong beritahu saya. Short stay je dulu. Kita nak tengok dulu. Saya juga dah sharekan link dekat chat Slido yang pengenalan tu. Slido okey. Tengok Slido. Nak create a poll. But we already, kenapa saya tak boleh nak buka ni? Okey, saya kecilkan sikit dulu. Dia hilang. Macam ni. Okey, cikgu boleh nampak tak skrin saya? Nampak Okey, cikgu boleh scan dulu QR code ni, and then kita nak tengoklah apa respon cikgu. Kita bagi lagi 1 minit lagi. Kita nak present present di sini kan.
We want to present the result. So what? Cikgu Mimi okey tak? Boleh masuk tak? Nak tunjuk tengok result dia. Boleh dapat masuk tak? Untuk buat slide tu. Saya nampak link tu boleh function. The result. Okay, cuba tengok ada tak orang type. Nampak tu. Saya mempunyai produk inovasi atau tidak. So bolehlah cikgu-cikgu klik. Ada 3 orang dah klik kat situ. Ada 3 orang di sini ya, kita nampak dekat situ. Ada seorang yang dah ada produk inovasi, Tania. Okay, alright. 9, 11. Okay, kita harapkan lebih banyak respon supaya kita dapat tahu macam mana kita, rakan-rakan guru kita menghasilkan inovasi. Okay, 21 orang ya. Sekarang setakat ni 21 orang, 24 orang. Okay, baik. Kita stop poll. Ada 2 soalan ke? Okay, baik. Alright, baik. Setakat daripada sekarang ni yang kita dapat lihat 29 orang tidak ada produk inovasi 52%, yang ada produk inovasi semakin meningkat 55, yang ada produk inovasi hanya 45 orang sahaja. Alright, baik, kita nak tengok kepada yang kedua. Yang kedua boleh masuk ke? Saya pernah menyertai pertandingan inovasi. Agak-agak boleh masuk tak? Tak boleh masuk Tak apa, kita tengok yang depan ni je dulu. Okey, kita ada 32 masih jadinya kat sini 56% tak ada produk inovasi. Ada 44% yang dah ada produk inovasi. So jadinya kalau dah ada produk inovasi, yang tak ada masalah, tak apa. Yang ada produk inovasi saya harap rakan-rakan kita dah mula masuk ke pertandingan inovasi. Kalau tak tahu kat mana nak cari pertandingan inovasi, boleh tengok kat blog saya. Blog saya pun ada banyak senarai pertandingan inovasi, cikgu-cikgu boleh masuk. Nanti saya share, promo sekali blog saya apa. Okey, baik, kita nak teruskan kepada sharing saya seterusnya dalam slide. Okey, share. Bismillah. 20. Tak apa, pengalaman yang baru. Okey, baik, kat sini ya rakan-rakan, ada 3 perkara yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, kita akan tahu pengenalan mengenai pembentangan inovasi. Seterusnya yang kedua, perkara-perkara penting dalam pembentangan inovasi, dan yang ketiga, jika berkesempatan kita akan membedah pertandingan pembentangan inovasi yang sedia ada, yang ada saya rekod, yang saya lihat ini yang boleh dijadikan contoh kepada rakan-rakan sekalian. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni saya nak tanya pada rakan-rakan sekalian, boleh respon dekat chat ataupun dekat YouTube, saya tengok sekarang ni. Baik, siapa kenal gambar-gambar yang ada di dalam gambar ini? Okey, kita bagi masa 1 minit saja, ya atau tidak jawapan dia di Cotermus Data. Kenal tak gambar-gambar ada dalam ni? Satu dari States, satu dari Britain, dua-dua adalah mempunyai konsep cerita, konsep television, siri reality yang sama. Dan ini adalah seorang kompetitor yang saya kagum yang saya kagum bila dia membentang. Agak-agak kenal tak? Jom tengok, kita tengok kat chat. Tengok, kenal Shark. Khalid, Cikgu Khalid kenal. Tak, ni Cikgu Mimi tak kenal Tak apa. Yang Shark sebelah mana? Yang sebelah kanan ke yang sebelah kiri? Kalau tengok dari sini, sebelah kiri lah Shark Tanks, ini dari States. Ada Mark Cuban kat sini yang saya kenal. Dan yang sebelah sini adalah Dragon Dance. Dekat sini kedua-duanya mempunyai konsep yang sama. Dia ada kompetitor, peserta dia, ini salah contoh peserta, ini dalam Dragon Dance. So jadinya dekat sini dia bawa produk dari Afrika. Dia menghasilkan produk di Afrika. So jadinya dia perkenalkan dekat Britain atau dekat Canada ingat saya. So dia perkenalkan produk dia, dia minta 10%. Dia minta 60k saja. Tapi disebabkan dia membentang dengan cara yang agak luar biasa, yang memang luar biasa, kalau cikgu-cikgu tengok nanti African Food Dragon Den, cikgu tengok macam mana dia membentang, memang luar biasa. Dan pendana-pendana ni bagi 600k untuk produk dia, untuk dia invest. So nampak tak kat situ impact apabila kita boleh membentang dengan baik. Okay, baik, seterusnya cikgu jangan risau, saya berkomunikasi juga dengan Titi. Anak murid saya menemani saya setia di sini.
Okey, baik. Seterusnya kita nak berkenalan. Kita nak tahu pengenalan. Apakah itu pembentangan inovasi secara awalnya? Okey, baik. Saya hide dulu. Baik. Pengenalan. Pembentangan inovasi ini merupakan langkah sebar luas produk inovasi kita. Kenapa? Ia merupakan dia melibatkan proses komunikasi. Kenapa ia melibatkan kemahiran komunikasi? Sebab kita nak menyampaikan maklumat. Ya, kita nak menyampaikan maklumat kepada audiens kita, kepada orang yang datang kepada kita, ataupun kita dengan rasa dengan menurunkan ego kita, kita sendiri yang pergi memperkenalkan produk kita. Ya, dan kemahiran komunikasi itu haruslah jelas dan juga maklumatnya memenuhi keperluan orang-orang yang mendengar. Ya. Seterusnya, bila kita berkomunikasi, ini adalah satu cara untuk menyampaikan maklumat ataupun produk inovasi. Ya, kita dah tahu, kita dah bina, kita dah build kita punya produk inovasi. So, kita kena beritahulah, kita kena bersedialah dengan maklumat-maklumat yang kita nak bentang kepada orang lain. Tak bolehlah kita simpan. Ya, itulah dia cikgu. Jangan kita simpan produk ataupun inovasi kita. Jangan rasa produk kita loko. Okey, jangan rasa produk kita loko ataupun rasa macam saya tak yakin lah, benda ni dah ada lah. Cuba dulu. Kalau cikgu tak cuba, kalau cikgu tak cuba, cikgu tak dapat respons, time tu pun kita tak dapat nak buat tambah baik. Okey, dan dia akan terperap begitu saja. Dan bila cikgu masuk inovasi, dia ada impact markah SPL KPM 20 markah. Okey, mata kredit. Senang-senang separuh dah dapat markah daripada 42. Okey. So jadinya ia merupakan fasa terakhir dalam proses inovasi. Ya, bila cikgu buat inovasi, cikgu dah melalui macam-macam proses. Proses merancang, okay? Proses develop, proses mengukur, uji lari, mengukur keberkesanan. Takkan cikgu nak simpan? Kan? Takkan cikgu nak simpan? Buat kenangan, tak nak. Okay? So, kita pergi masuk pertandingan inovasi, kita bentang. Kita beritahu pada orang. Siapa-siapa yang datang, kita beritahu je. Kadang-kadang yang datang tu mungkin ada wakil-wakil syarikat. Mungkin yang datang itu ada representatif dari mana-mana bahagian. So, jadinya mereka berminat, mungkin itu adalah rezeki cikgu. Ya? Dan ia berkaitan dengan yang terakhir, ia menarik perhatian pihak-pihak tertentu ya, sebagai pengetahuan umum ataupun ada yang berminat. Contohnya Mega Holding datang kat meja Cikgu Mimi. Cikgu Mimi ada menghasilkan inovasi. Okey, dah bentang semua. Sekali ada representatif dari Mega Holding datang nak bagi projek ataupun nak mendana 2.5 bilion. Macam mana kan? So jadinya itu rezeki, ya. Nampak tak cikgu? Kalau tak ada pendana sekalipun, mungkin ada rakan-rakan guru kita yang datang untuk melihat inovasi. Dia mungkin ada masalah, so jadinya bila datang tengok, oh, saya ada masalah literasi. Oh, meja ni ada. So pergi meja lain. Tengok, oh ni ada. So dia dekat situ dah jadi satu pengetahuan umum pada dia supaya diharapkan dia pun boleh menghasilkan produk inovasi yang baru untuk membantu ataupun menyumbang kepada bidang pendidikan kita. Seterusnya rakan-rakan, kita nak teruskan kepada ini add-on. Macam mana kita nak mencari idea untuk inovasi kita? Well, ada 3 perkara, ada 3 cara macam mana cikgu-cikgu semua nak mencari idea inovasi. Baik, yang pertama adalah mengesan masalah yang berada di sekeliling kita. Ya, kita sebagai cikgu, ya mungkin kita ada, kita memang kita prioriti kita di dalam bilik darjah. Tetapi ada juga yang menjadi jurulatih, ada juga yang menjawat jawatan sebagai GPK. So jadinya kita ni sebagai guru ataupun sebagai human, kita ni tak terlepas daripada masalah-masalah. So jadinya masalah-masalah tu saya kredit kepada saya punya mentor Dr. Muhammad Asnur Hisham bin Adam, PPD Pasir Gudang, ya. Beliau selalu cakap dengan saya, apa-apa yang berada di sekeliling kita, masalah yang berada di sekeliling kita, jangan terlalu lama untuk kita rasa down. Take it and then transfer it into positive. Maksudnya kita tengok masalah tersebut, apakah yang kita boleh overcome. Kan? Masalah mesti ada penyelesaian. Setiap masalah mesti ada penyelesaian. So jadinya kita pegang itu. Kalau tak ada pun tak mengapa. Kita cuba cari masalah. Jangan buat masalah. Maksudnya kita pasti berhadapan banyak masalah kan. So kita memilih mana masalah yang termampu untuk kita overcome. So jadinya itu adalah salah satu cara macam mana kita nak mencari idea untuk inovasi. Okey, seterusnya
Snowball bersama rakan-rakan. Ya, rakan-rakan kita yang berada di sekeliling kita merupakan ejen-ejen ataupun pembantu-pembantu kepada kita, secara langsung ataupun tidak langsung. Okey. Sebagai contoh, saya ada masalah dengan murid-murid untuk membaca ataupun nak menghasilkan produk projek RBT, khususnya tajuk pengaturcaraan. So jadinya saya bertanya dengan rakan-rakan, macam mana you mengajar untuk pengaturcaraan? Oh, saya buat macam ni. So kita tanya kan ni Cikgu Mimi kan, Cikgu Mimi mengajar RBT kan? So kita tanya cikgu-cikgu RBT macam mana mengajar untuk mengajar topik pengaturcaraan kan? So dari situ kita akan dapat idea. Itulah snowball. Okey, dan yang terakhir adalah peniruan produk sedia ada. Ini macam mana cikgu? Ini saya suka ambil kalau produk literasi. Kalau produk literasi, murid-murid saya tak boleh nak membaca, membaca sukata, membaca petikan pendek. So jadinya saya ada buat inovasi namanya cekal warna Act 2. So jadinya apa yang saya buat? Saya telah membuat peniruan buku Bacalah Sayangku. Lepas tu kita combine dengan buku modul literasi yang dibekalkan. So dari situ apa yang kita boleh hasilkan, kita ada konsep suku kata berwarna, suku kata berwarna KVK, KV, KVK, KVKK. So kat situ ada konsep suku kata berwarna dan juga kita add on dengan satu teknologi immersive reader. Maksudnya dekat sini dia sambil membaca dia boleh mendengar sendiri, dia belajar sendiri. So dari situ sebenarnya kita dah meniru produk yang berada di sekeliling kita. Okey, tapi kita convert ikut kita punya kemahiran kita. Kita pandai dalam ICT, so go. Okey, kita pandai buat maujud, go, tak ada masalah. Kita selagi itu adalah konsep untuk kita mendapatkan idea untuk inovasi. So bila cikgu dah tahu mana cikgu punya selection, barulah cikgu mulakan menjalankan proses pembangunan inovasi mengikut model inovasi. Tu nanti kita akan buka secret apa dia. Okey, kita tengok chat. Selamat petang semua. Alright. Okey, baik. Pernah masuk pertandingan inovasi tapi dah lama 2008. Okey cikgu, tak apa. Cikgu Wan Azhar. Tak apa, terus cikgu. Jangan stop. Okey, kita go je. Okey, baik. Seterusnya rakan-rakan, kita nak pergi kepada Slido yang kedua. Okey. Saya stop dulu Slido ini, boleh tak saya share Slido yang kedua? Ini tak boleh lah ni. Okey. Saya pun dah lupa. Sabar-sabar. Teacher survey, masalah yang dihadapi ketika membentang. Saya ke belakang. Okey, slide yang kedua, yang ini. Okey, saya present sekejap. Alright, saya share. Di manakah dia? Dia tak nak keluar lagi. Baik. Okey, cikgu-cikgu semua boleh boleh scan QR code yang telah disediakan, Slido. So kita nak tengok poll-poll yang ada. So kita bagi Slido topik 1 ke? Ya. Slido topik 1 ke? B1 dengan saya. Berhadapan juri mencari inovasi je. Topik 1. Oh ya, topik 1. Sorry. Okey. Silap saya ni. Topik 1 ni yang mana? B yang mana? Pembentangan di hadapan juri. Entah yang ni cikgu, yang B cikgu. Yang saya paparkan ni. Yang ni B. Alright. Oh, dia dah ke dalam. Kita tak dapat nak tengok. Tak apa. So, kita nak tengok result dia macam mana. So, let's see the result. Dapat tak cikgu yang ni? Okey, baik. Setakat ini kita bagi masa sampai 3.41. Tak naklah 3.45, lama sangat. Okey, 3.41 nanti kita akan off. Setakat ni ada 10 orang yang masuk, 10 peserta yang memberi respon, 12. Soalan dia yang pertama, saya yakin untuk membentang di hadapan juri. Membentang di hadapan juri. Dia punya situasi dia bila bentang depan juri ni dia berbeza.
dia tak sama bila kita nak berhadapan dengan anak murid. Sebab dekat anak murid ni mungkin kita boleh jelekit kita dah ada. Okey. Jelekit kita dengan anak murid kita dah ada. So jadinya kita mudah untuk menyampaikan maklumat. Okay. Begitu juga dengan rakan-rakan guru di sekolah. Kita dah ada jelekit. Bila kita beritahu maklumat tu, maklumat inovasi kita, produk kita boleh diterima. Tapi juri ini bukan dalam grup kita, bukan dalam circle kita. Malahan ada juri yang dari lapangan, ya, mungkin dari universiti, dari IPG, jadinya dari pelbagai latar dan juga mempunyai pelbagai latar perspektif. So jadinya kat situ memang dia ada memberi kesan, ya, kepada diri kita bila kita berhadapan dengan juri. Baik, sekarang dah 3:41, 23, 25 yang memberi respon. Jadinya kita lihat result kat sini, ya, saya yakin untuk membentang di hadapan juri. 52 menyatakan yakin, ya, untuk berhadapan dengan juri. 48 tidak yakin apabila berhadapan dengan juri, ya. Baik, saya mencari masalah melalui apa? Baik, dekat sini kita dapat lihat 3 yang saya telah nyatakan tadi. Jadinya ada seorang yang memberi respon, seorang peserta yang memberi respon di mana mereka peserta ini mengesan masalah. Maksudnya dari masalah tu dia convert kepada inovasi, ya. Baik, terima kasih atas respon yang telah diberikan sebentar tadi. Jadinya terima kasih, kita dah selesai untuk objektif kita yang pertama. So jadinya kita nak pergi kepada bahagian yang kedua, bahagian yang mana kita persediaan kita untuk membentang inovasi, ya. Alright. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak melihat ini adalah persediaan, maafkan saya, untuk mempersembahkan inovasi, ya. Saya tak nampak tajuk dia. Okey, kalau ikut pada bagaimana mempersembahkan hasil inovasi. Baik. Saya pecahkan kepada 3 situasi, ya. Saya pecahkan kepada 3 situasi supaya rakan-rakan semua lebih jelas berkaitan dengan satu situasi, berkenaan dengan satu apakah perkara-perkara dalam situasi-situasi yang saya nyatakan. Okey, boleh je kita nak beritahu secara umum, tapi saya memikirkan macam kalau secara umum tu kita tak tahu nak letak di mana dan dia jadi burden information dan saya tak suka benda tu berlaku kepada rakan-rakan. So saya pecahkan kepada 3 perkara. Yang pertama adalah sebelum pertandingan, kedua adalah semasa pertandingan dan yang ketiga adalah selepas pertandingan. So jadinya rakan-rakan semua kalau nak ni take note, boleh take note. Baik, yang pertama sebelum pertandingan tu kandungan dia, cikgu perlu fahami keperluan pertandingan. Okey, masa keperluan pertandingan ni cikgu kena faham betul-betul syarat asas ataupun syarat umum dalam pertandingan inovasi. Lepas tu dalam pertandingan inovasi juga penganjur-penganjur biasanya menyediakan kertas konsep ataupun di dalam website-nya dia ada syarat-syarat dia. So cikgu kena faham satu-satu by detail. Sebab kenapa ya cikgu? Kadang-kadang kita ni pengalaman sendirilah. Saya banyak ada satu pertandingan saya pernah masuk. Kebanyakannya saya pernah masuk. So jadinya saya kadang-kadang terlepas pandang. Okey, sedangkan kita sebelum masuk pertandingan yang seterusnya ni memang dah ada menerima anugerah tertinggi lah. Tapi bila kita masuk yang seterusnya tu kita tak terpilih. So kenapa? Kita tertanya-tanya tahu kenapa. Rupa-rupanya kita terlupa nak menyediakan video dah hantar tapi dokumen studinya. Perkara ini telah memberi kesan kepada inovasi saya, penjurian dan secara automatik disqualified. Okay? Sebab tu cikgu-cikgu kena faham dulu apakah keperluan pertandingan tersebut. Seterusnya, cikgu-cikgu kena lengkapkan bahan dan dokumen. Baik, 3 perkara ataupun 3 dokumen yang biasa diminta oleh penganjur adalah yang pertama, cikgu kena sediakan laporan, laporan inovasi cikgu. Seterusnya, kalau ada coffee table, cikgu sediakan juga. Okay. Seterusnya yang ketiga adalah poster. Ini ada 3 dokumen yang biasanya kita kena sediakan untuk pertandingan inovasi. 3 perkara ni. Ya. Dan kalau cikgu tengok dalam rata-rata pertandingan pun, kalau secara bersemuka, memang perlukan ada poster, memang kena ada laporan inovasi itu sendiri. Ya.
Kalau nilai tambah, kalau cikgu ada coffee table book, bawa sekali. Ya. Kalau tak ada perkara-perkara ni, memang pada dasarnya juri mereka datang nak mendengar kita membentang. Tetapi kadang-kadang ada juri yang dia akan ambil juga, dia akan selak-selak. Okay, dia akan selak-selak, dia akan tengok manakah maklumat dia tally or not tally dekat dalam poster. Okay. Dan bila juri bertanya, okay, nanti kita sembang kenapa kalau juri bertanya tu apa tanda dia. Okay. Baik, seterusnya bila cikgu dah ada bahan-bahan dan dokumen, cikgu kena saring maklumat dalam pelaporan. Cikgu ambil buku pelaporan cikgu, okay. Cikgu tengok manakah maklumat yang cikgu boleh keluarkan, ya, untuk kita membentang. Okay. Sebab kita tak boleh nak bentang semua cikgu. Laporan inovasi kadang-kadang boleh jejak 20, okay, boleh jejak belas-belas. So jadinya cikgu kena saring maklumat supaya cikgu boleh menyampaikan maklumat, summarizekan maklumat daripada dokumen pelaporan kepada pihak juri. Seterusnya bila cikgu dah saring, masanya untuk cikgu berlatih pitching secara kendiri. Duduk dekat depan cermin, berlatih pitching sendiri. Okay, macam mana mengeluarkan suara, macam mana cikgu nak kawal timing cikgu. Sebab kadang-kadang ada juri yang cakap, baik, saya bagi masa 10 minit. So jadinya cikgu kena standby macam mana cikgu nak saring maklumat. Okay, macam mana cikgu nak membentangkan maklumat dalam masa 10 minit. Dan apabila cikgu berlatih pitching itu, ya, kenapa kita berlatih pitching? Sebab kita nak berlatih mengawal suara dan intonasi. Okay, kita tak boleh terlalu laju. Okay, kita juga tidak boleh terlalu nyaring suara kita, terlalu tinggi. Tetapi ada tone. Contohnya masalah. Masalah mungkin kita boleh bagi penegasan. Dan cikgu kalau bentang inovasi, okay, kita terus direct kepada point kita apa. Bunga-bunga tak payah masuk dulu. Okay? Kita terus direct kepada apakah kita punya inovasi kita, sinopsis inovasi kita, masalah, objektif, and then all the detail yang ada pada poster yang cikgu sediakan. Itu persediaan cikgu sebelum bertanding. Okay? Sebelum bertanding. Okay? Bila masa bertanding, ini masa cikgu dah sampai ke venue. Okay? Bila cikgu dah sampai ke venue pertandingan inovasi, inilah perkara-perkara yang cikgu kena aware. Yang pertama, kawal makan dan juga darah gemuruh. Okey cikgu. Kawal makan dan darah gemuruh. Saya pasti semua dari kita ni ada darah gemuruh. Even saya pun ada darah gemuruh. Okey. Ni berpeluh ni sebenarnya. Sebab gemuruh So, darah gemuruh dia adalah alami, diri kita sendiri. Okey. Tapi darah gemuruh ni kita boleh overcome cepat. Okay, bergantung kepada pengalaman kita. Kalau kita ni jenis yang biasa, memang dah biasa masuk dan memang praktis buat pembentangan. So jadinya kat sini, mungkin bila nak bertanding tu, masih ada gemuruh tapi cepat recover. Cepat recover. Okay. Tapi kepada yang novice, kepada yang novice, tak apa. Cuba cari jalan macam mana nak mengawal darah gemuruh tu. Sebab kalau cikgu terlalu gemuruh, time tu kita lupa. Bila lupa, habis. Bukan habis maksudnya macam mana lah. Macam takkanlah kita nak berbentang depan juri nak bawa kertas. Kan? Jadi tak proper tau. Dia tak jadi proper. So jadinya kita kena, bila tak ada kertas tu kita lagi confident. Sebenarnya. Dan kawal makan dengan minum. Maksudnya jangan terlalu banyak minum. Jangan banyak makan. Takut nanti senak perut. Bila senak perut, nanti sakit perut. Lagi kita masuk tandas. Mengganggu konsentrasi kita bila kita nak membentang. Okay. Saya tengok dulu kat sini ada chat. Mesti makan juga. Yes, mesti makan. Tapi jangan terlalu banyak. Okay? Jangan terlalu banyak. Kawal. Maksudnya kawal dulu. Okay? Nak minum pun kawal juga. Okay? Kawal makan. Sebelum present memang tak lalu pun makan. Cikgu Mimi cakap. Betul. Saya bercitu juga. Tak lalu nak makan. So jadinya itu ni pengalaman. Masing-masing kita berkongsi pengalaman kita. Baik, seterusnya cikgu kena susun susunan kerja yang sistematik. Maksudnya sebelum cikgu nak bawa barang-barang cikgu ke pertandingan tu, cikgu dah tahu apa yang cikgu nak buat lepas ni. At least cikgu ada checklist. Okey, dalam beg, macam saya bawa barang-barang inovasi saya dalam satu beg yang besar, luggage saya. Orang luggage bawa baju, saya luggage bawa bahan inovasi.
sebab lebih mudah. So jadinya dalam tu kita dah checklist. Okey, barang inovasi ada, poster ada. Lepas tu kita dah ada apa lagi? Pelak, sijil. Lepas tu kita ada dokumen pamphlet. Kadang-kadang saya bawa sekali apa ni mungkin? Apa ni? Allahu Akbar. Tablecloth. Bunga kadang-kadang bawa sekali. Sebab apa? Sebab kita diberikan tempat untuk nak mempamerkan produk inovasi kita. Meriah. Ha. Meriah betul. Ada lampu-lampu lit up semua bawa Kalau ni kan kita bawa sebab kita macam mana cakap, kita nak mempromosi tau. Dulu saya masuk pertandingan inovasi kali pertama, saya tak faham tau. Kenapa nak kena bawa semua bawa ni semua ni? Nak kena bawa ni. Saya tengok orang sebelah. Kenapa nak kena bawa Kenapa nak bawa Oh, rupanya dia ada psychological effect sebenarnya dekat situ. So effort. itu effort. Dia ada effort, psychology effect. So kat situ juri pun macam okey, dia dah ada perspektif dia kat situ. Okey, seterusnya cikgu kita kena kenal pasti Q technical. Ini kalau cikgu masuk 3 minute pitching, okey, 3 minute pitching, saya pasti di seluruh negara memang dah ada dah 3 minute pitching dah ada, even dah masuk dalam kalender negeri atau kebangsaan untuk 3 minute pitching ni. So jadinya kat sini bila 3 minute pitching takkan dia tak dia mesti ada technical yang akan jaga untuk buat live dekat YouTube. So cikgu kena aware dengan technical cakap on baru gerak, baru mulakan. Okay? Sebab takut nanti bila cikgu tak on, mereka tak bersedia, technical tak bersedia, nanti kena ulang balik, kita pun naik. Kita berlaku memberi respon well, bukan setakat juri saja, pengunjung-pengunjung yang datang pun kalau berminat dia akan tanya. Juri bertanya pun kita kena jawab apa-apa, tarik nafas, bertenang. Kalau tak boleh nak jawab awal, minta tanya balik. Cik boleh ulang semula soalan tuan? Sebab kita nak delaykan masa supaya kita dapat gali maklumat dalam kotak pemikiran kita. Kalau tak tanya macam tu, nanti kita pun menggelabah apa yang nak jawab. Tenang dulu. Kalau rasa macam tak jumpa lagi, tanya lagi sekali. Jangan 2 kali, nanti dia marah. Okey, tanya sekali je supaya dapat delay, supaya kita dapat generate idea kita. Baik, seterusnya ini pula kalau memang 3 minit, etika keluar masuk. Kalau masuk kita sebagai guru, kita keluar pun juga sebagai seorang guru. Jangan hilang citra sebagai seorang guru. Baik, itu semasa pertandingan. Dan yang terakhir adalah selepas pertandingan. Ini ada yang paling top saya letak, berdoa dan berserah. Berdoa dan berserah. Apa yang kita buat masa pertandingan, off, lepas dari juri, lepas selesai, berdoa saja. Apa saja keputusan yang kita dapat, terima. Sebab kita pasang niat kita nak berkongsi maklumat. Bergantung. Sebab tu saya tulis, saya beritahu bergantung pada niat masing-masing. Kalau saya niatkan dulu untuk berkongsi maklumat. Sebab cikgu pedih kalau kita target, kalau kita nak menang. Kalau cikgu nak cuba, cikgu boleh cuba. Saya target nak menang, nak dapat emas. Okey, tak dapat emas, cikgu rasa sendiri macam mana sakit dia. Tapi kalau cikgu niatkan untuk berkongsi maklumat, emas, perak, gangsa, platinum, duit, kemenangan, itu semua nombor 2, bonus untuk kita. Sebab kita dah pasang niat berkongsi maklumat ataupun berkongsi ilmu kepada orang lain. Okey, baik. Kita tengok Cikgu Mimi. Saya wajib genggam sesuatu masa bercakap. Pemadam pun boleh asal genggam. Kalau pegang mic, memang lunyai. Mic tu kena genggam. Betul. Okey. Lunyai, memang lunyai. Pegang betul-betul tu. Saya rasa kalau air ni, kalau air ni boleh panas rasanya kalau kita genggam, kalau Cikgu Mimi genggam. Sebab memang nak membahagikan beban kita kepada tempat lain. Boleh share slide kan? Nanti nak share dengan kawan-kawan. Uish, Cikgu Rosli dah minta slide. Dapat bentang tiba-tiba auto lapar. Betul Cikgu Wan? Betul Cikgu Wan? Betul? Saya sokong. Saya pun berlaku begitu. Lepas bentang habis. McD, KFC, kadang-kadang tinggal je booth tu. Lapar. Okey, seterusnya bila kita dah berdoa, dah berserah kepada Yang Maha Esa, buat postmortem kendiri. Produk kita tu, masa kita bentang, ingat balik apa yang kita kena tambah baik. Okey, juri beritahu apa yang kita kena buat. Okey, jangan stop.
Okey, dah bila kita dah buat postmortem ke diri, jangan berhenti pada satu pertandingan saja. Masuk, bersedia untuk bertanding inovasi ataupun kajian tindakan akan datang. Okey cikgu, jangan stop, masuk lagi. Kalau seingat saya sepanjang saya menulis blog untuk sharing tentang pertandingan inovasi, sampai setiap bulan memang ada pertandingan inovasi. Cikgu pilih je mana. Kalau cikgu rasa nak free, masuk IPG. Kalau cikgu rasa nak dapat pengalaman ekstra, berhadapan dengan juri-juri luar, juri-juri yang dari lapangan, masuk yang IPT yang berbayar punya. Tak ada masalah. Okey, sebab kita nakkan pengalaman kita. Inilah cikgu modal saya masuk pertandingan inovasi 5 tahun. Okey, dan ini saya berkongsi dengan rakan-rakan hasil daripada pengalaman saya selama itu, ya. Okey. Baik, ada chat di sini, auto lapar, auto panas. Okey, betul-betul misi bentang zero to hero. Oh betul. Menang itu bonus. Yes, betul. iPhone bercakap begitu. Menang itu bonus cikgu. Yang penting niat kita nak share, ya. Share maklumat. Saya record sebalik, ya. Baik, ekstra untuk rakan-rakan semua. Perkara fokus semasa pertandingan inovasi. Ini pengalaman saya sendiri. Bila kita dah ada dekat tempat ataupun kita nak masuk pertandingan inovasi tu, ada 4 perkara yang cikgu kena fokus dulu. Yang pertama, dokumen utama, lampiran dan bahan tambahan. Kedua, cikgu kena melawat lokasi pertandingan. Ketiga, susunan bahan pameran. Dan yang keempat, kemahiran komunikasi. Okey cikgu, feel to detail saya cuba bagi pada rakan-rakan semua untuk ekstra yang ini. Baik, yang pertama, dokumen utama, lampiran dan bahan tambahan. Dokumen utama ada 3 benda tadi, ya. Poster, pelaporan inovasi, coffee table book ataupun bahan inovasi cikgu, ya. Lampiran, ya, mungkin cikgu ada masuk pertandingan inovasi yang lain di tempat-tempat lain. Sijil, ya, sijil cikgu nak letakkan, boleh. Lepas tu, bila masuk pertandingan inovasi, produk IPO cikgu. IPO pun main peranan juga. Okay. IPO sekarang kalau cikgu masuk dah naik harga, ya, RM200 untuk satu pendaftaran. Nak tahu, kita akan buat slot baru. Boleh ya cikgu Mimi, ya? Tiba. Menyelit. Okey. Baik, seterusnya untuk bahan tambahan, contohnya pamphlet. Okey, pamphlet cikgu bawa lebih, so cikgu boleh bagi pada rakan-rakan yang datang ke booth kita. Baik, seterusnya yang kedua, melawat lokasi pertandingan. Contoh lokasi pertandingan kita di sekolah sekian-sekian ataupun di mall, okey. Datang sehari sebelum. Kita dapatkan peta di manakah lokasi booth kita. Ya, sebab ada kes di mana bila dia datang hari esok, bila datang hari kejadian dia tak jumpa mana booth dia. Sebab dia tak melawat dulu. Bila tak melawat, kita takut benda tu berlaku. Di mana booth kita. Dan kita pun tak tahu dari mana jalan ataupun arah untuk juri itu bergerak. Ya. Benda tu pun main peranan cikgu. Arah perjalanan juri itu pun main peranan sebenarnya. Ya. Seterusnya, ya, bila melawat lokasi pertandingan tu, cikgu boleh letaklah cikgu punya stand, okey, cikgu punya poster, bersedia dulu. Bahan inovasi jangan bawa. Okey. Bahan inovasi jangan bawa. Plak-plak yang berharga jangan bawa. Nak letak tablecloth letak dulu, tak apa, ya. Kalau dia buat dekat shopping mall tak apa, tak ada masalah. Di sekolah pun tak ada masalah, ada pak guide, no problem, ya. Tapi bahan inovasi jangan bawa, ya. Baik, hari pertandingan bawa. Seterusnya susunan bahan pameran. Susunan bahan pameran ni maksudnya dekat booth kita tu yang manakah tempat yang proper untuk kita letak. Wing mana yang kita kena letak. Contoh, juri datang dari arah kanan. So dari arah kanan, dia datang dari arah kanan. So dari arah kanan, mungkin kita boleh letak di sebelah sisi kita punya poster. Sebelah poster kita letak bahan inovasi kita. Sebab kenapa? Kalau kita letak di sebelah hujung, nanti kita tak nak dia banyak pergerakan. Biar dia bergerak tu by flow. Mula-mula dia datang ke tempat kita, tengok poster dulu. Dia tengok bahan inovasi. And then dia tengok kita punya pencapaian ke, kita punya sijil semua, my IPO. Lepas tu dah selesai tengok, dia pergi kepada bahagian yang terakhir untuk menulis buku pelawat. Lepas tu bagi sekali pamphlet kepada juri ataupun siapa-siapa yang datang. Itu flow saya sebenarnya.
saya akan buat macam tu. Saya tak ada letak sini poster, saya tak akan letak sebelah kanan itu poster, sebelah kiri bahan inovasi, tengah-tengah plug, di sebelah tepi itu ada sijil, merata-rata. Depan tengah-tengah ada pamphlet, tak mau. Susunan pun main peranan cikgu, supaya flow tu, pergerakan kita tu lancar. Dan yang terakhir adalah kemahiran komunikasi. Oh ya cikgu, bila kemahiran komunikasi ni, seboleh-bolehnya jangan ada kertas. Okay? Sebab kita nak confident. Kita gunakan poster yang ada di sisi kita tu, jadikan bahan untuk kita rujuk untuk membuktikan sesuatu, ataupun kita punya pelaporan tu bagi dekat juri untuk lihat apakah yang kita bentang tu tally dengan poster dengan pelaporan kita. Itu kemahiran komunikasi. Kurangkan kurangkan okay, bunyi-bunyi yang tak sepatutnya, cuba elakkan. Sebab tu kita ada latihan pitching sebelum pertandingan berlangsung. Okey, baik cikgu. Ini adalah ini cikgu saya tunjukkan gambar-gambar. Baik. Ini dia cikgu. Kalau cikgu tengok kat sini, ni awal-awal saya masuk bertanding dulu. Saya letak di sini poster, tengah-tengah hujung dekat sini ada buku pelawat. Bahan inovasi, sebab inovasi saya basically gunakan CMS, Content Management System. Okay, so jadinya saya menggunakan komputer sajalah untuk mempamerkan bahan inovasi saya. So jadinya kat sini bahan poster, bahan inovasi, di sini ada satu bahagian plug medal, di sini pun kita ada coffee table book pelaporan, di sini kita ada buku pelawat. Buku pelawat penting cikgu. Ini adalah tiny, bukan tiny mistake, orang cakap elemen tiny thing yang kita terlepas pandang. Buku pelawat mesti bawa, mesti ada, supaya nak membuktikan yang kita telah dilawat oleh seseorang di booth kita. Tak kisahlah siapa pun, asal datang suruh tulis, tak apa, tak apa. Okey, ini contoh dia, poster, bahan inovasi, barang saya letak belakang sebab penuh sangat. Depan ni kita letak buku pelawat. Okey, kita tengok apa respon. Cikgu Abizan, Cikgu Abizan. Cikgu Abizan pun hebat. Saya tahu Cikgu Abizan. Cikgu Abizan pun masuk pertandingan inovasi. Ni, try je, beranikan diri, betul. Nampak Cikgu Abizan bagi support pada semua. Try, jangan tak try. Okey, inilah masanya untuk kita ni. Dan cikgu inovasi kurang sangat. Okey, baik, seterusnya kita nak pergi kepada persediaan bahan. Ini bahan yang utama kita sediakan. Bawa buku pelawat, ini lanyard kalau dapat, ada pamphlet. Ini adalah maklumat yang kita reduce daripada pelaporan kita. Yang tebal-tebal tu, ni kita buat macam inilah ni, kita kecilkan, berlatih apa yang kita nak bentang kepada juri nanti. Ini je lah, satu line cukup untuk kita elaborate. Okay. Baik, ini adalah poster. Cikgu nampak tak perbezaan antara dua poster ini? Okey. Baik, ada perbezaan nampak tak cikgu? Kalau yang sebelah ni pasal saya mula-mula masuk dulu. Cekar Digital Synergy Learning saya masuk pada tahun 2018. Okey. iCompact 2021 masih meneruskan, dan saya sampai sekarang masih juga bersama-sama dengan anak murid masuk pertandingan inovasi. So kalau cikgu tengok kat sini, nampak tak dia punya susunan dia dari atas turun bawah begitu. Tapi selepas saya masuk pertandingan inovasi, saya jumpa dengan ramai mentor, dan salah seorang mentornya saya kreditkan kepada Dr. Wahidah dari UM. Saya kredit kepada beliau. Beliau, asal saya buat poster, kita akan rujuk pada beliau, dan beliau akan beri komen lah, ini perkara yang kena letak, ini kena letak, ini kena letak, susunan main peranan, warna main peranan, font main peranan, susunan dia letterhead lah, header pun main peranan. Nampak tak cikgu? Sebab tu kenapa kita letak IPO kat atas, kenapa kita letak ini di sini. Mungkin kita akan adakan satu lagi slot untuk membuat poster. Kalau cikgu setuju, tekan like. Terima kasih. Okey, cikgu, kita tengok respon dulu. Wah, tak terfikir pun buku pelawat tu. Yes, cikgu, buku pelawat bawa cikgu, memang kena bawa. Nanti kita beritahu kenapa. Apa yang perlu ada dalam buku pelawat yang cikgu kena ada, lepas tu dari mana, lepas tu catatan, itu saja. Itu saja cikgu, itu yang ada dalam buku pelawat.
Okey, Cikgu Rosli, di mana kan dapatkan iklan-iklan pertandingan? Baik, di dalam Facebook memang ada ada iklan dia. Kalau cikgu masuk, saya memang masuk juga. Tapi kalau cikgu nak dapat yang lebih jelas, cikgu boleh tengok di blog saya. Memang saya update setiap hari. Kalau ada pertandingan, saya akan update setiap hari. Pertandingan inovasi yang berada di dalam Malaysia ataupun di luar negara, saya akan buat. Kita akan share di situ. Cikgu Rosnizan. Cikgu Rosnizan pun ada. Cikgu Rosnizan hebat ni juga ni. Assalamualaikum cikgu. Cikgu, kalau inovasi boleh ke cikgu dengan murid berada kumpulan yang sama? Boleh. Tak ada masalah. Bergantung kategori apa. Kalau kategori murid, murid mesti lebih ramai, cikgu sebagai pendamping. Pendamping sebagai guru bimbing, guru pembimbing, guru pendamping lain macam bunyi dia. Kalau murid, kalau cikgu ramai, murid sikit, itu masuk dalam kategori guru. Kalau cikgu dah bawa murid, macam saya sekarang ni fasa di SK Taman Nusa Damai hanya membawa murid saja. Saya bawa mereka, melibatkan mereka semua dalam pertandingan inovasi. So murid lebih ramai, kita selitlah, kita membantu saja. Tak apa cikgu, bawa murid, cikgu guru besar suka. Okey, pentadbir suka. Sebab kenapa? Kita dah ada kemenjadian murid dalam bidang inovasi. Okey. Teruskan cikgu Cikgu Abizan, cikgu Rosnizan. Cikgu Rosnizan teruskan. Kita bawa murid sekali nanti. Nanti kita collab setelah ini. Info, yes. Nanti kita akan share sekali apakah yang ada kat dalam blog saya. Okey, seterusnya. Okey cikgu, ini masa pertandingan. Kita terangkan kepada juri. Yang ini, yang biru ni daripada IPG. Dua orang ni dari IPG. Pensyarah IPG. Nampak tak? Lepas menjuri, terus minta mereka tulis dalam buku pelawat berserta bagi sekali pamphlet. Bila dah bagi, minta mereka posing sekali cikgu. Posing sekali macam ni. Sebab kenapa cikgu? Ini adalah salah satu tanda ataupun cara kita nak membuktikan macam mana kita nak membuktikan produk kita telah disebarluaskan kepada pihak umum. Di sini IPG, pensyarah IPG, yang ni PPD Pasir Gudang. Ni guru besar dari Batu Pahat. Nampak tak cikgu? Kuasa gambar itu sangat kuat. So jadinya cikgu, bila masuk pertandingan inovasi, gambar jangan lupa ambil, tanda tangan jangan lupa ambil, masuk dalam Facebook. Okey cikgu. Okey, bila dah selesai pertandingan inovasi, of course kita dah tahu siapakah pemenang, kita dah tahu anugerah apa yang kita terima. Terima saja dengan hati terbuka, gembiralah kerana itulah hasil kita, dan setiap anugerah yang kita terima tu adalah peluang untuk kita tambah baik diri kita bersama-sama. So jadinya rakan-rakan, dah ada ambil gambar. Ni sijil beserta dengan pingat. Ni senarai, ni pingat-pingat yang telah diterima. Lepas tu share sekali di dalam media sosial. Cikgu ada apa? IG, TikTok, Facebook. Okey. Buatlah. Sebarkanlah. Letaklah gambar mana sekalipun di dalam media sosial, nak beritahu pada orang lain. Untung batu dia tenggelam, untuk sabut dia timbul. Mana tahu kita tag Dr. Mazli pun like, suka. Nampak? Mungkin sekarang ni Menteri Pendidikan kita, okey, cikgu tag beliau sekali, like, 1 kredit kepada cikgu. Okey, nampak tak cikgu? Alright, kita nak pergi kepada break sekejap 5 minit. Kepada rakan-rakan, kita nak warm up tangan kembali. Setelah kita dah warm up dengan telinga, kita nak pergi kepada Mentimun. Bukan Mentimun, sekejap post lesson, bukan feed, sekejap. Di manakah? Okey, saya akan share kepada rakan-rakan semua. Okey, kita nak dapatkan respon cikgu. Saya nak present Sekejap saya present sebentar. Mentimeter. Okey cikgu boleh tulis dekat Mentimeter, gunakan kod yang telah diberi. Okey. Sekejap. Boleh ke saya nak ni? Kita bagi Cikgu Mimi 2 minit, okey untuk cikgu-cikgu ni, cikgu-cikgu kita bagi respons. Okey, cikgu boleh scan kat sini. Okey, cikgu boleh scan kat sini juga. Enterkan the code. Dan kita nak tengok apakah masalah yang saya hadapi ketika membentang. Okey, mana tahu kita boleh share sama-sama. InsyaAllah.
boleh klik juga dekat chat dah letak link Mentimeter. Kita nak tekan ni. Tekan ni cikgu. Next slide ke apa? Push yang bawah dia tu tadi, dia ada banyak apa button-button tu. Betul-betul tu. Tengok result Result. Yang tadi tu. Yang play tu tak? Itu Oh next. ni. Oh blank. Tak ingat apa. Oh dah ada dah. Dah ada. Itulah rasanya terus keluar. Okey, kita baru terima lagi 2 minit cikgu 4:10. Okey. Kita nak dapatkan respon daripada rakan-rakan semua. Alright, tentang masalah cikgu ketika membentang. Okey. Right. Cikgu Mimi pun dah share link. Okey, cikgu-cikgu boleh bagi respons. 2 minit saja. Okey, yang bagi respon dah ada 6, ada 4 respon dah dapat. Nampak tak? Kita dah dapat beberapa respon daripada kawan-kawan kita masalah membentang masalah membentang. Yes. Ingatan hidup pertama blank, tak ingat apa-apa bila bercakap. Bila bercakap. Macam saya salah Saya klik share lain je soalan dia. Alamak, macam lain je tu. Tempat lain. topik 2 sehingga ada topik 3. Okey cikgu, kau tak sorry. dapat cikgu scan. Topik 2. Topik Maaf 2 cikgu. Topik tak 2 apa. rupanya. Cikgu boleh scan cikgu kat sini tak apa, jangan risau. Ada 5, 4, 3. Baru banyak. Lagi 10 saat cikgu. Sebab tadi salah send. Salah send Okey, kita bagi ni lah. Kita bagi lagi masa. Timer. 30 second ke 10 second cikgu Mimi? Boleh. Alright, kita bagi 30 second. Kenapa awak tak bagi? C to open for. Okey, 25. Baru banyak masuk. Tadi salah rupanya. I'm sorry. Terima kasih cikgu. Cikgu siapa ni? Ada cikgu beritahu tadi, tapi tak apa. Biasalah. Kita santai-santai je kan petang ni. Hari Jumaat, hari yang tenang-tenang. Kita dah makin ramai. Respon ada 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3. Yang kat TikTok tolong tolong jalankan tanggungjawab anda, like dan share sekali. Okey cikgu, voting is closed. So jadinya kita tengok kat sini ada 15 respons. Baik, yang pertama terlalu nervous sampai lupa. Yang kedua tak ingat apa-apa, asyik nak terkencing saja. Okey, tangan shaking, yes, nervous, gabra. Bila bercakap, asyik terfikir-fikir, nervous, gemuruh, blank, soalan dari juri. Asyik terasa nak muntah, tiba-tiba sakit perut, hilang idea utama. Yes, benda-benda ni pun berlaku pada saya cikgu. Memang berlaku pada saya. Kadang-kadang nak kadang-kadang 2-3 kali batuk-batuk lah, apalah. Tu memang sentiasa berlaku lah. Memang sentiasa berlaku. Tapi kalau kita dah biasa masuk, insya-Allah kita akan cepat recover cikgu. Kalau novice dia akan ambil masa. Tapi macam kita dah biasa masuk, insya-Allah dia akan makin lama makin cepat. Maklumlah, makin banyak pengalaman, kita makin tahu macam mana nak overcome. Terlalu nervous sampai lupa, yes. Mungkin kita tak reduce, mungkin maklumat yang kita dah reduce tu pun kita sangat terlupa. Jangan risau cikgu, gunakan poster. Macam anak muda saya, dia anak muda kita kan, kadang-kadang, kenapa tiba-tiba ada macam ni? Terkejut aku. Kenapa ni? Wow, menakutkan saya. Ada terconteng. Ada conteng di situ. Terkejut saya. Dia teranotate kat situ. Okay. Asyik nak terkencing je. Yes, macam tadi. Kawal minuman, makan kita. Shaking, yes. Buat macam ni ke. Soalan juri, macam tadi saya ada beritahu cikgu. Kalau ada soalan, minta mereka ulang supaya kita dapat hadam soalan mereka dulu. Tiba-tiba sakit perut, yes. Makan, hilang idea utama, yes. Apa-apa pun, cikgu follow yang kita dah beritahu pada cikgu tadi, insya-Allah kita akan lebih faham, akan lebih terima, lebih macam ni, lebih mudahlah untuk adapt dengan situasi yang berlaku ini. Okey, baik, kita nak teruskan dengan
Sebelum tu saya nak tanya kepada rakan-rakan sekalian, boleh tulis dekat ni, dekat chat masih okey? Masih okey? Saya harap rakan-rakan semua masih bertenaga. Sikit lagi saya nak share dengan rakan-rakan sekalian. Okey cikgu. Baik, seterusnya. Alhamdulillah. Okey Cikgu Abdul Muiz, alhamdulillah okey je. Okey Cikgu Annie Kelala. Baik, seterusnya rakan-rakan, tadi kita dah selesai 2 objektif. Kita nak pergi kepada objektif yang terakhir. Kita nak membedah pembentangan. Okey. Saya bawakan 2. Yang pertama adalah guru dan ini adalah murid-murid saya sendiri dari SK Taman Nusa Damai. Ini adalah guru dari SK Hulu Tiram, membentangkan inovasi pendidikan khas. Okey. Baik, kita nak lihat dahulu. So saya stop share, kita akan tengok pada YouTube. Saya mohon maaf awal-awal cikgu kalau dia punya sound dia tak berapa jelas sebab memang technical ketika event berlangsung tu. Tapi tak apa, saya akan sambil-sambil tu saya akan off on off supaya kita boleh review sama-sama pembedahan pula. Okey, sesi bedah pembentangan pada hari ini. Tak dapat. Sekejap. Ke setting sikit tu. Sekejap. Nak sebagai infak. Tak apa ni. Okey cikgu, kalau cikgu tengok kat sini susunan kiri dan ke kanan, produk di tengah-tengah. Okey, tengok dulu. Okey, kita tengok macam mana ni. Kejahteraan. Saya Mahfuz bin Muhammad Abbas. Sahabat saya Nurdin Zainal dari SMP Pemikiran. Saya berpengajar mengawasi kami yang diberi nama Ilmuwan Sejak dalam keberadaan mereka. Tidak benar. SMP ini andai mengerak wakil. Ya, mengalir dan Okey cikgu. Kalau cikgu tengok kali pertama pun, cikgu ni dia membentang confident. Okey, dia membentang secara confident, tak ada pun perkataan yang asing ke whatsoever yang kita menunjukkan yang kita ragu-ragu tu tak ada keluar langsung. Bila tak ada benda-benda asing tu, maksudnya kita yakin, dan benda bila cikgu mempamerkan sebegitu, kami sebagai juri melihat macam okey bagus. Ini yang kita nak. Okey, cikgu ni dia tahu produk dia apa. Okey. Alright. Dalam PSP ini mengatakan belajar tentang problem usahawangan. Kita hari ini Okey cikgu, cikgu nampak tak? Kita dapat lihat dekat sini rakan guru kita menggunakan gesture, menggunakan gesture, macam cikgu Mimi tadi, cikgu Mimi ada cakap mesti menggenggam sesuatu sebab kita nak merebakkan, bukan nak merebak, kita nak membahagikan beban maklumat kita tu, nervous kita tu kepada gesture ataupun macam tadi kita menggenggam sesuatu. Okey, gesture tu lebih elok, bukan lebih elok, maksudnya lebih nampak yang kita ni yakin dengan hujah kita. So jadinya dengan hujah menggunakan intonasi, kita lebih yakin untuk membentang. Jadi dia kebalapan yang berpengaruh. Itu sejak dan pengaruh. Okey cikgu. Bila dalam kita membentang, cikgu jangan lupa terangkan sekali tentang produk inovasi kita. Terangkan macam mana nak guna, macam mana kita nak, macam mana dia punya development dia dan apa dia punya kesan kepada murid kita. Kemudian inovasi ini telah mendapat amat dari kualitas SPO. Dengan
Ini adalah betul terkait dengan yang didapati. Inovasi itu juga telah bekerjasama dengan penyaga sistem penjagaan website. Okey, selanjutnya kita tengok dari segi. Baik cikgu. Kalau cikgu lihat tadi, rakan kita beritahu tentang telah membuat kerjasama dengan sekian. Baik, kalau kita sekadar membentang saja, tak ada banting seperti ini, susah bagi kami sebagai juri untuk betul ke dia dah sebar luas. Okey. So jadi cikgu, kalau cikgu masuk pertandingan inovasi ke, sediakan banting-banting seperti ini untuk membantu rakan-rakan semua untuk mengukuhkan pembuktian cikgu. Contoh kalau cikgu cakap, saya dah mendaftar dengan MyIPO. Cikgu hanya beritahu saya dah mendaftar dengan MyIPO. Bagi saya sebagai juri, saya akan tanya, boleh tak saya dapatkan nombor IPO ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan IPO? So cikgu boleh tunjukkan kat poster. Macam tadi cikgu nampak kan dekat poster yang warna eye compact tu. Dekat tepi tu saya ada buat kotak My IPO. So cikgu boleh terus tunjuk di sini adalah nombor My IPO. Dan sebab tu kita ada bahagian section tengah, bahan tambahan, kita letak sekali slip My IPO. So kita tunjuk terus ini slip My IPO. Sebab juri dia bertanya bukan sebab dia nak cari salah, dia nak membantu cikgu di manakah yang lompong-lompong. Mungkin masa kita bentang tu kita terlupa, rupanya ada maklumat yang penting kita terlepas pandang. So juri ni yang akan bantu. Ada tak ni? Kita nak tengok. Okey, ada, cikgu tunjuk. Jangan risau. Kalau tak ada, jangan cakap tak ada masalah. Jangan adakan benda yang tak ada. Nanti cikgu penat. Okey. Baik, kita nak tengok macam mana cikgu ni bermain dengan poster pula. Jika kita menggunakan poster yang menghasilkan semua pihak sekelilingnya, kaedah dapat meninggal mengatur masa yang lama. Jadi banyak hanya boleh mengulang saja. Okey cikgu, nampak kita dapat lihat cikgu ni bermain dengan poster untuk membentangkan maklumat berkenaan dengan produk inovasinya. Okey. So jadinya selepas ini cikgu boleh tengok tengok video ini Okey, Cikgu Mazura tanya, body language penting tak? Body language sebenarnya dia memainkan peranan sampingan. Okey, tapi penting, bagi saya penting sebab dari sini kita nak menunjukkan gesture yang penting. Contoh macam maklumat tentang masalah. Kita tunjuk masalah yang berlaku. Maksudnya masalah tu memang berat dan sebab tu dari masalah tu ada inovasi. Nampak tak? Saya tunjuk gesture. Masalah tu kita kena tunjuk. Masalah yang kita hadapi adalah ini. Jadinya inilah hasil inovasi untuk mengatasi masalah ini. Okey. Benda ni cikgu boleh berlatih secara kendiri mana yang sesuai nanti dekat pitching Kalau saya cikgu Nik Lala, cikgu Mazura okey saya menjawab soalan cikgu Nik Lala cikgu Nik Lala cakap saya kalau present secara kumpulan kurang sikit rasa nervous, tapi kalau present seorang-seorang memang nervous teramat. Okey cikgu, betul cikgu. Kalau seorang-seorang memang nervous. Okey, saya punya pengalaman lagi seronok. Saya tak terlibat apa-apa Saya orang tepi, saya hanya duduk tepi je sebab masa tu yang masuk bukan saya hanya bawa sekali lah sebagai orang panggil macam ni macam SU kan, so kita bawa sekali lah. Yang masuk tu cikgu lain dengan anak murid, tapi disebabkan cikgu kita nervous, so saya pun sekali membantu sekali, tak apa, okay? Sebab kita tahu apakah produk itu tak apa cikgu, memang kita akan rasa nervous, jangan risau. Okey cikgu, itu untuk guru, saya dah share kepada rakan semua. Okey, kita Okey, itu untuk guru. Kita nak tengok yang murid pula. Sekejap je cikgu. Saya masih sikit lagi. Cikgu Mimi, okey cikgu, sikit lagi. Kita dah off. InsyaAllah. Okey, ini anak murid saya. Tak ada audio dia.
Okey cikgu, ini adalah virtual video untuk kita masuk bertanding. So jadinya kat sini untuk murid-murid sebenarnya tak ada masalah sangat. Kalau saya sediakan skrip untuk mereka ya. Mereka perlu fahami skrip tersebut. Kalau saya minta mereka faham dan mereka berlatih sendiri menggunakan ayat sendiri. Encourage mereka untuk generate idea untuk membentang. Kalau cikgu suruh dia menghafal memang penat. Saya tak suka, saya akan cakap dengan mereka, cikgu bagi ini saja, you all berlatih. Macam mana kita dah buat dalam Bait Darjah. Inilah kesinambungan PDPC pula. Ini adalah kesinambungan PBD dalam Bait Darjah, khususnya dalam bahasa Melayu. Sebab saya mengajar BBM, so saya akan melihat murid-murid ni buat pembentangan setiap kali waktu saya. Manakah murid yang boleh kita highlight naik ke depan? Yang lain tu bukan tak ada potensi, boleh kita mungkin masuk pertandingan yang lain. Tapi ini yang kita pilih dulu. So jadinya dari situ kita polish. Bagi mereka skrip. Skrip tu untuk dia generate idea sendiri. Bukannya dia nak kena hafal 100%. Kalau hafal memang dia akan lupa. Kalau kita bagi dia point, dia berlatih sendiri, dia sendiri akan generate idea. Dan saya terkejut masa pertandingan baru-baru ni, biasanya mereka ni jarang masuk bertanding secara bersemuka. Mereka hanya secara online. Tapi bila masuk secara bersemuka, mereka dah pandai bermain dengan poster. Dia tunjuk poster ini, cikgu, ini adalah data yang kami telah terima daripada menggunakan projek kami. Dia bermain dengan poster, cikgu. Kita sendiri kadang-kadang poster pun kita tak ingat poster dekat belakang. Mereka dah pandai bermain dengan poster. Dan alhamdulillah ramai yang datang ke booth kami, seronok sebab mereka ni dapat membentang dengan baik, alhamdulillah. Ni talent-talent yang kami ini adalah projek kami sebenarnya, membuat permainan untuk kelestarian. Alhamdulillah dapat pertama anugerah platinum sekali. Itu saja, inovasi permainan saja dalam kalangan murid-murid ya. Itu kita dah bedah sedikit berkenaan dengan pembentangan rakan-rakan anak murid saya dan juga rakan guru kita. Alright, tak dengar suara. Tak dengar suara tak apa cikgu. Nanti kita akan share link ni. Hebat anak-anak murid sekolah ya, alhamdulillah cikgu. Kita mencari mana yang kita boleh bantu, kita kedepankan mereka. Kita share, stop sharing. So kita nak share last of the last. Semoga dapat settle segera. Cikgu. Ini adalah slide yang terakhir. So rakan-rakan semua boleh ambil, boleh scan untuk buat mentor-mentee pula. Kita nak tutup cikgu? Saya nak tanya cikgu Mimi, macam mana? Kita nak on ke kita nak tutup terus? Kalau ikutkan kita dah 4:28. Ada lagi ke slide cikgu nak share? Mungkin kalau ada live slide ke atau boleh kata untuk wrap lah kot. Wrap baik. Untuk wrap ni saya nak tak apa. Yang saya tunjuk yang ni je lah cikgu Saya tunjuk yang dalam dalam ni je. Yang dalam apa nama benda ni? Mentimun. Saya tak ingat apa. Mentimeter. Mentimun pula. Mentimeter. Topik 3 saya nak dapatkan respon daripada rakan-rakan untuk saya generate apa yang saya boleh share dalam next session saya. Saya dah share belum? Share link. Saya share jap Manakah dia? Ini dia. Cikgu. Last jasa cikgu. Saya nak minta cikgu-cikgu, saya offer pada rakan-rakan semua ada 3 perkara yang cikgu boleh yang saya boleh kongsi kepada rakan-rakan. Banyak lagi tapi saya nak fokuskan yang ni dulu. Yang pertama, penulisan pelaporan inovasi. Yang kedua, rubrik pemarkah inovasi. Dan yang ketiga, penghasilan poster inovasi. So, saya bagi masa 2 minit. Rakan-rakan semua boleh vote lah mana yang keutamaan untuk saya untuk buat next session nanti. 1 minit. Ikutkan yang ni topik 3 lain pula dia punya. Topik 3 nak topik 2. Tak apa je, kita buat yang ni je terus, tak apa. Scan. Ini je terus. Saya tak ada. Cikgu. Saya nak share kat mana? Tak apa, boleh reply dekat chat je pun boleh. 1, 2, 3. Betul tak? Tapi semua tak nampak lah kan kalau macam tu. Ramai tulis nombor 2. Kalau kat Kalau kat chat ni lah.
Tiga. Dua, Kan, tiga, susah nak satu, dapat dan kan. dua, satu, dua. Okay. Kita pula nak kira kan, susah nak masuk. Okay, baik. Voting instruction saya dah buka. Cikgu-cikgu boleh ni. Oh, cikgu kat sini. Okay, dua. Saya nampak dua makin banyak cikgu. Cikgu Zainuddin. Cikgu Zainuddin ni saya rasa macam saya kenal. Semua Dua, orang dua. nak tahu rubrik pemakahan inovasi. Sebab itulah yang juri-juri selalu ni kan, juri-juri selalu ambil. Okay, baik. Nombor dua Alright. Hmm. Rubrik pemarkahan. Baik, rubrik pemarkahan. Dua. Cikgu Hema nak nombor 3. Okey, Cikgu Hema, saya faham. Cikgu Hema nak nombor 3. Okey, baik. So, means kat sini, kita untuk next lah, insyaAllah, doakan saya. InsyaAllah, ada keupayaan. Saya akan, kalau ada next session, saya akan buatkan satu perkongsian untuk rubrik permakanan inovasi. Seterusnya, penghasilan poster. Dan yang ketiga, penulisan pelaporan inovasi. InsyaAllah, bergantung kepada doktor. Kalau doktor okey, kita on. Begitu juga cikgu yang untuk moderator kita, okey, kita on nanti. Okey cikgu, jadinya cikgu okey, kita dah dapat kata putus. Jadinya untuk mengakhiri sesi saya pada hari ini, ya. Semua ini adalah hasil daripada pengalaman saya bersama-sama dengan mentor saya iaitu Cikgu Dr. Muhammad Asnur Hisham bin Adam, pegawai PPD Pasir Gudang, dan juga Dr. Nurul Wahidah dari UUM, dan juga rakan-rakan yang berada di samping saya, JU saya, dan orang yang mendampingi saya secara langsung atau tidak langsung. Sinilah saya berkongsi pada rakan-rakan semua. So jadinya pada rakan-rakan semua, kalau bersudi untuk mengikuti saya, boleh scan my link ini. Banyak maklumat saya berkongsi di sini. Cikgu boleh tengok blog saya. Dalam blog tu ada pertandingan inovasi, ada juga yang saya sharekan tips-tips yang ada. So cikgu boleh gunakan knowledge yang saya ada tu, sekelumit knowledge saya tu untuk kegunaan rakan-rakan sekalian. So jadinya rakan-rakan semua, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang menonton di Zoom dan juga di YouTube. Semua yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Mimi. Okay, thank you. Terima kasih banyak Cikgu Sabit. Banyak yang kita tengok hari ini. Dah rasa macam duduk kat konti radio dah cara dia dengan kiri ke TikTok, lepas tu ada YouTube pula macam tu kan. Saya tak pasti berapa skrin dia ada dekat situ. Okay. Jadi apa yang kita memang ramai tertunggu-tunggu. Kalau ikutkan bulan 9, 10, 11 ni banyak sangat pertandingan inovasi punya deadline. Betul tak? Ya. Sampai tak terkejar-kejar semua dengan budaknya Betul. lagi, dengan cikgunya lagi kan. Betul. Jadi memang sangat dinanti-nantikan lah info-info yang Cikgu Sabit share hari ni. Banyaklah yang saya dapat kat sini, nak sebut semua kan saya pula yang buat sharing pula kan. So kita antaranya semua para peserta yang nak buat persembahan ataupun persembahan inovasi tu, kita mesti first kali kena tahu syarat pertandingan kat situ. Sebab setiap dia punya penganjur tu ada syarat-syarat dia. Kalau video tu kalau dia kata 3 minit, janganlah caklah 3 minit 1 saat je pun tak ada. Kadang-kadang dia tengok pun lagi video tu, dia tengok berapa minit tu je, ada tu disqualified sebab tak adil bagi orang yang betul-betul ikut syarat kan. Sama juga dengan syarat poster macam mana, syarat pembentangan macam mana. Dan betul macam Cikgu Sabit kata, kalau sekarang dah mula pembentangan bersemuka, kita punya effort nak tunjuk booth kita tu macam mana pula pergi dia. Tapi yang penting jangan over decor kan, orang kata jangan less is more. Tapi tunjukkan apa yang kita ada lah. Dan apa yang paling saya faham sekarang ni, semua orang kalau boleh inovasi tu bukan untuk sendiri tapi untuk disebar luas. Jadi dia tak nak dia panggil inovasi shock sendiri atau inovasi yang baru buat tapi dia tak ada buat kajian, tak ada data. Data tu pun penting kan. Jadi memang banyaklah yang kita belajar dengan Cikgu Sabit tadi. Antaranya juga jangan lupa letak buku pelawat panggil dia. Ya, pelawat. Kalau ikutkan apa yang dalam buku pelawat tu saya tadi nak tanya lupa. Okey, dalam buku pelawat tu dia sama macam buku pelawat sekolah, ada tarikh, lepas tu ada nama pelawat kita. Kalau ada jawatan, letak sekali jawatan, lepas tu dari mana,
urgensi mana dia datang, and then catatan. Catatan tu yang mahal, kadang nak tulis tahniah kan. Ada sikit lagi tips ya cikgu. Sikit lagi saya nak share dengan rakan semua. Kalau cikgu membentang, kalau cikgu dekat pertandingan inovasi, cikgu menerangkan pada juri tu, cikgu tak payah bawa apa-apa, just terang saja. Terangkan seperti biasa saja. Lepas tu cikgu tarik mereka sampai ke meja untuk mereka tulis dalam buku pelawat. Tapi kalau murid, bagi mereka pegang pamphlet. Sebab murid ni dia tak ada aura macam kita. Mulut tak ringan. Dia kadang dia tengok je. Macam dia tengok macam besarnya orang ni. Okay? Bagi dia pamphlet, bagi dia jalan. Kalau saya cakap ni orang, selagi tak habis bertanding, selagi tu ada orang datang, bagi awak buat, awak bentang. Sebab dari situ dia akan ada keyakinan. Itu kita nak ambil keyakinan. Dia Tak kira ulang bentang tu kan. ulang bersama. Tu yang saya terkejut, dia boleh main dengan poster. Itu je. Sikit tips lagi daripada saya. Kita memang nak dengar tips, sebab tips-tips orang yang berjaya ni kadang-kadang ada orang dia susah nak share. So nanti kan orang tu pula menang kan, kita dah tak menang. Tapi baguslah Cikgu Sabit kan share kat semua orang. Semoga mendapatlah pahala jariah kat situ. Semua orang dapat tips kat situ. Dan kita harap ada lagi siri kedua pula untuk yang tadi tu rubrik lah, pembuatan poster. Kalau tak ada melalui CDL, sebab CDL pun dah ada dia punya jadual tu. Bagilah tahu kat mana kita nak tengok Cikgu Sabit bercakap lagi, bercerita lagi. Nanti saya sharekan lagi. Saya pun ada juga dah bawa persatuan saya, tapi saya nak lebihkan kepada CDL dulu sebab saya komitmen di sini. Thank you. Okey, jadi sekian sahaja pada hari ini. Kalau ikutkan admin dah kongsikan link kehadiran. So bolehlah tengok dan klik link kehadiran untuk dapatkan sijil. Admin, kita boleh pancarkan ke minggu depan punya, dah ada ke poster untuk minggu depan? Untuk siri ke 111, cantik nombor. Okay, so kita ada 5 magic features in Canva. Sekarang Canva kan memang dah meletup-letup kan. So apa Cikgu Nabila Fahana nak cerita pasal Canva pada minggu hadapan. Jadi macam biasa, cikgu jangan lupa subscribe YouTube CDL, Connecting Dots Learning, untuk cikgu dapat balik mana-mana yang tertinggal tadi, dan juga kita bersama-sama pada minggu depan. Okay, terima kasih admin. So kita macam biasalah boleh buka kamera untuk kita ambil gambar. Jom buka kamera sikit. Yang available lah Saya punya blog saya saya share jap. Kalau nak tengok di blog saya. Tadi saya ada share MyLink. Dekat MyLink tu dah ada semua tak? Ada blog. Ni saya share lagi sekali. Ya. Tadi saya ada share dekat chat. Saya share lagi. Share lagi. Biar nampak. Gitu. Itu. Okay. Alright. So, okay, jom kita buka sikit kamera untuk kita sama-sama ambil gambar. Kalau tengok kat sini ada lebih kurang 3 frame sahaja. Okey lah sebab kecil kan. Kalau buka gambar banyak, mungkin banyak frame. Okay, so alright. Thank you Cikgu Mir, Cikgu Anita, Cikgu Iro dalam kereta. Kebanyakannya memang kan setiap kali CDL ni dalam kereta. Kadang-kadang dekat dapur kan. Sambil-sambil. Alright, so kita ambil gambar sikit. Tinggal 2. Okay, 1 smile. 1, 2, 3. Okay. Selalu orang tanya kan, kat mana sebenarnya gambar-gambar ni kan? Dah ambil tapi tak tahu kat mana. So, kita ada Facebook CDL. Jadi, bolehlah tengok kat Facebook CDL. Selalu kita akan upload kat situ lah. Okay, grup yang kedua. Okay, jangan berhenti senyum sebab cikgu tak tahu cikgu dekat grup yang mana satu. 1, 2, 3. Okay. Okay, cikgu semua terima kasih atas penyertaan pada hari ini. Okay, semoga kita jumpa lagi pada minggu depan, tarian yang sama, hari yang sama, waktu yang sama. Datang awal sikit untuk kita mendengarkan snippet bersama Dato' Dr. Mahendra Singh. Okay, sekian saja. Okay, Assalamualaikum.